pagi semua. Untuk hari ini kita akan teruskan pengajaran kita. Okay, teacher sharekan slide dulu. Okay, kita akan teruskan bab 2, okay, struktur dan fungsi daun masih lagi, tapi kita masuk 2.4, okay, organ utama fotosintesis siri 3. So kita teruskan apa standard pembelajaran yang kamu kena kuasai. Pertama sekali, kita akan belajar berkaitan dengan faktor persekitaran yang akan mempengaruhi kadar fotosintesis. So, lepas belajar, kamu kena dapat menerangkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis, iaitu keamatan cahaya, faktor pertama. Lepas tu faktor kedua, suhu. Faktor ketiga, kepekatan karbon dioksida. Ketiga-tiga ni adalah faktor persekitaran di mana akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Boleh? Seterusnya, kamu kena buat eksperimen untuk mengkaji kesan faktor persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Yang ni kena lepas buka sekolah, kamu boleh buat eksperimen, eksperimen 2.3. Lepas tu, kamu perlu juga menganalisis kesan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Maksudnya, faktor persekitaran ada 3, keamatan cahaya, suhu, kepekatan karbon dioksida. Selain tu, warna cahaya juga boleh mempengaruhi kadar fotosintesis. Boleh? Yang ni ialah standard pembelajaran yang kamu perlu menguasai untuk pengajaran kali ini. Boleh? So, kita terus kepada pengajaran hari ini. Tajuk kita untuk hari ini, faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Boleh? Teruskan lagi. Seperti tadi cikgu sudah sebut, terdapat tiga faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis, iaitu kepekatan gas karbon dioksida, B, keamatan cahaya, dan yang C, suhu. So 3 faktor ini akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Seterusnya, kita kaji faktor pertama, kepekatan gas karbon dioksida. Seperti kamu sudah belajar, tindak balas tidak bersandar cahaya memerlukan karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Boleh? Seterusnya, seperti kamu semua tahu kan, kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera adalah sekitar 0.03% hingga 0.04%. Yang ni kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera. Jika kita meningkatkan kepekatan gas karbon dioksida, kadar fotosintesis juga akan meningkat selagi tiada faktor penghambat yang lain. Seperti tadi cikgu sudah cakap, faktor persekitaran yang akan mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu yang pertama kita kaji sekarang, kepekatan gas karbon dioksida. Selain tu kita ada suhu dan keamatan cahaya. Selagi yang dua ni, faktor yang suhu dengan keamatan cahaya ni, dia tidak menjadi satu faktor penghambat, karbon dioksida meningkat, kadar fotosintesis juga akan meningkat. Kita lihat apa itu faktor penghambat. Faktor penghambat iaitu satu faktor yang mengawal kadar sesuatu proses biokimia. Kalau sini proses biokimia ni kita rujuk kepada proses fotosintesis. Kita teruskan Kita lihat graf, paksi X, dia adalah rujuk kepada kepekatan gas karbon dioksida. Boleh? Ingat unit dia adalah beratus, and then paksi Y kadar fotosintesis, cm per minit. And then kita lihatlah untuk bahagian ni kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang bahagian pertama,
adalah garis ini. Kita lihat yang pada suhu Celsius 30 Celsius. Suhu dia 30 Celsius. Keamatan cahaya adalah rendah. Untuk eksperimen ni, kadar fotosintesis akan bertambah. Tengok ni line garis yang cikgu lukis yang warna merah ni. Kadar fotosintesis meningkat jika kita meningkatkan kepekatan karbon dioksida. Di bahagian ni kepekatan karbon dioksida ada rendah. Manakala yang sebelah ke kanan cikgu kan, dia adalah semakin tinggi. Betul. So kalau kita meningkatkan kepekatan gas karbon dioksida, kadar fotosintesis pun akan meningkat. Ada satu titik sini. Titik P. Pada titik P, kadar fotosintesis akan menjadi malah. So kadar fotosintesis tidak akan bertambah lagi. Dia akan jadi malah. Maksudnya kalau kita tambah lagi kepekatan gas karbon dioksida, dia juga kadar fotosintesis juga tidak akan bertambah. Boleh? Seperti yang dalam poin ini, apabila kepekatan karbon dioksida meningkat, selepas titik P, kadar fotosintesis tidak berubah. Sebab apa? Kamu boleh lihat kan di bahagian ni. Cikgu buat kurungan lah. Bahagian ni, yang warna biru ni, dia merujuk kepada kadar fotosintesis tidak bertambah ataupun dia tidak berubah, dia menjadi malah. Sebab apa? Sebab keamatan cahaya jadi faktor pengehat. Boleh? Kalau kita tingkatkan keamatan cahaya kepada keamatan cahaya yang tinggi, dari rendah kan ke ini rendah, kita cukup tingkat kadar keamatan cahaya kepada yang tinggi, so kadar fotosintesis dia akan meningkat lagi. Boleh? So cikgu teruskan ya. Kita kaji seterusnya keamatan cahaya. Keamatan cahaya, seperti kita sudah belajar di pengajaran sebelum ni, kita tahu kalau tindak balas bersandarkan cahaya, dia perlukan cahaya. Kan? Mesti ada kehadiran cahaya, tindak balas bersandarkan cahaya baru akan berlaku. Betul? Jumlah makanan yang dah hasil ni bergantung kepada jumlah cahaya yang diterima. Kalau kehadiran cahaya yang kurang ke ataupun keamatan cahaya yang rendah, proses fotosintesis untuk tindak balas bersandarkan cahaya dia mungkin tidak kurang efisien ke. So jumlah makanan yang terhasil pun akan jadi sikit ataupun rendah. Boleh? Jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu, dua-dua faktor ni kita malahkan, kita fixkan dia. Kadar fotosintesis dia akan meningkat sehingga capai satu tahap yang maksimum. Tahap maksimum ni pada waktu tengah hari. Waktu tengah hari inilah keamatan cahaya yang paling tinggi lah. Sebab tu kadar fotosintesis pun akan jadi maksimum. Dia boleh capai tahap yang takat maksimum. Kita rujuk kepada graf. Graf ni. Kita lihat graf satu dulu. Si X ni dia rujuk kepada keamatan cahaya. Yang ni unit keamatan cahaya lah. LUX. Lux. And then kadar fotosintesis untuk aksi Y cm per minute. Kita lihat bahagian yang ni. Bahagian sebelah kiri cikgu. Garis yang cikgu lukis ni. Yang warna merah. Kadar fotosintesis meningkat jika keamatan cahaya meningkat. Boleh? P ke titik Q. Kamu boleh lihat sini kan. Keamatan cahaya, walaupun kita meningkatkan keamatan cahaya, tapi kadar fotosintesis dia jadi kekal. Dia tidak berubah. Betul? Kamu boleh nampak kan sini. Dia jadi tetap. Lepas titik P, peningkatan keamatan cahaya dari titik P ke titik Q tidak lagi meningkatkan kadar fotosintesis. Sebab suhu atau kepekatan gas karbon dioksida dia jadi faktor pengehat.
So kita tidak boleh meningkatkan kadar fotosintesis lagi. Tetapi lihat lagi, kita fokus kepada graf 2. So nak tarik perhatianlah bahagian ni. Karbon dioksida. Tadi karbon dioksida kita adalah 0.03%. Tetapi di sini cikgu sudah tingkatkan karbon dioksida. So apabila kepekatan gas karbon dioksida dalam persekitaran dinaikkan kepada 0.13%, kadar fotosintesis pun akan bertambah. Kita lihat faktor yang ketiga, suhu. Suhu ni pun memainkan peranan yang penting. Sebab kita tahu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Yang kedua-dua tindak balas dalam fotosintesis ni dimangkin oleh enzim. Enzim. So, jika perubahan suhu bersekitaran, perubahan suhu bersekitaran, katakan kita tingkatkan suhu bersekitaran, dia juga akan mempengaruhi aktiviti enzim. Aktiviti enzim akan terpengaruhi dan akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Untuk tumbuhan, spesies yang berlainan, dia punya suhu optimum adalah berbeza. Suhu optimum untuk semua tumbuhan, kebanyakan tumbuhan adalah 25 Celsius hingga 30 Celsius. Kalau suhu yang lebih tinggi ataupun suhu yang terlalu tinggi, dia boleh menyaaslikan enzim. Kita tahu enzim ni dia sangat sensitif ataupun dia sangat peka kepada perubahan suhu. Suhu optimum dia boleh berlaku dengan optimum. Tindak balas enzim boleh berlaku dengan optimum. Tetapi jika suhu yang terlampau tinggi, enzim akan ternyasli, so proses fotosintesis juga akan berhenti. Boleh? Kita lihat graf. Graf ni. Paksi X adalah rujuk kepada suhu dari 0 sampai 40. And then unit dia ialah Celsius. Yang untuk paksi Y 20, 40 sampai 100. Yang ni rujuk kepada kadar fotosintesis. Kita kaji untuk graf suhu ni. Sama sahaja kalau kita tambahkan suhu, suhu meningkat, kadar fotosintesis juga akan bertambah. Pada suhu yang lebih tinggi, maksudnya dia lebih daripada suhu optimum. Yang bahagian ni adalah suhu optimum kan. Selepas suhu optimum, kadar fotosintesis akan menurun. Kamu tengok line graf ni dia sudah turun ke bawah. And then pada suhu yang tinggi ni, yang cikgu tadi bulatkan ni, jika 40 Celsius kan, enzim ni dia akan ternyasli dan fotosintesis akan berhenti. Kita teruskan lagi. Selain kita kaji 3 faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis, kita akan kaji berkaitan dengan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Boleh? Kita teruskan next. Kadar fotosintesis untuk tumbuhan adalah tidak sama sepanjang hari. Maksudnya waktu pagi kadar fotosintesis dia mungkin rendah. Tetapi apabila sudah sampai waktu tengah hari, kadar fotosintesis dia sudah capai maksimum, tahap maksimum. Tetapi selepas tengah hari, waktu petang kadar fotosintesis akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab keamatan cahaya ni pada waktu pagi dan waktu petang adalah rendah. Tetapi pada waktu tengah hari kan, keamatan cahaya adalah tinggi. Boleh? So kadar fotosintesis untuk tumbuhan pada sepanjang hari dia tidak samalah. Sebab keamatan cahaya dia berbeza. Selain keamatan cahaya,
kadar fotosintesis juga dipengaruhi oleh warna cahaya. Okay, cikgu tunjuk satu gambar ini. Kamu cuba lihat, okay, di dalam gambar yang cikgu tunjukkan sini, okay, ada pelbagai tumbuhan, dan ada satu lampu. Okay, biasanya kita namakan lampu LED yang special. Okay, lampu LED ni dia memancarkan pelbagai warna cahaya. Okay, kamu boleh lihat kan di sini merah, kanan cikgu, okay, kamu boleh nampak warna biru kan, ataupun warna indigo. Dari gambar yang cikgu tunjuk ada pelbagai warna kan. Okay, mana warna cahaya yang paling sesuai untuk memaksimumkan kadar fotosintesis? Okay, kita belajar spektrum cahaya ataupun warna cahaya. Okay, untuk spektrum cahaya, okay, terdiri daripada 7 warna. Okay, di dalam spektrum cahaya ada 7 warna, okay, yang di mana dia ikut susunan tertentu. Okay, start dengan ungu, okay, indigo, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Boleh? So ada 7 warna ni, okay, macam seolah-olah pelangi kan. Okay, tengok. Okay, yang cikgu tunjuk slide ni, nampak kan? Okay, yang ni adalah spektrum cahaya. Dia ikut tertib warna dia. Okay, start dengan ungu, indigo. Okay, lepas tu ada nampak biru, and then hijau, okay, kuning, okay, jingga, okay, dan last sekali merah. Okay, and then yang ni adalah panjang gelombang cahaya. Okay, boleh? So, dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Okay, kita teruskan lagi. Okay, spektrum cahaya ni, okay, setiap warna mempunyai gelombang yang berlainan. Kan? Okay, setiap warna ni, dia ada gelombang yang berlainan. Okay, cuba kamu rujuk kepada jadual yang cikgu bagi. Warna violet ataupun warna indigo, ungu, okay, panjang gelombang adalah dari 380 hingga 450 nanometer. Warna merah, okay, warna merah dia adalah dari 620 hingga 750 nanometer. Okay, tadi kita sudah belajar berkaitan dengan spektrum cahaya, betul? Okay, di mana okay, ada 7 warna. Start dengan ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Okay, and then panjang gelombang, okay, di bawah, okay, seperti tadi cikgu cakap, setiap jenis warna cahaya, okay, dia ada panjang gelombang yang berlainan. Boleh? Okay, dah, kita teruskan lagi. Kamu pasti nampak kan, kenapa ada chlorophyll A, chlorophyll B, ada carotenoid kan? Okay, sebelum tu kita sudah belajar chloroplast, betul? Okay, chloroplast, di dalam chloroplast ada thylakoid. Okay, and then di membran thylakoid ada pigment fotosintesis, betul? Ada banyak pigment fotosintesis, ada chlorophyll, ada chlorophyll A, chlorophyll B, betul? Okay, and then chlorophyll A, chlorophyll B ni dia khasnya untuk menyerap semua cahaya warna merah. Okay. Dan selain tu ada satu jenis lagi pigment fotosintesis yang kita namakan carotenoid. Okay, carotenoid ni, okay, dia adalah menyerap cahaya biru. Okay, yang ni. Nampak yang ni garis ni. Kamu tengok buku teks kamu lah dengan lebih teliti. Carotenoid ni dia berfungsi untuk menyerap semua cahaya biru. Okey? Carotenoid menyerap semua cahaya biru, okay, dia akan hantar, okay, kepada chlorophyll. Okay, next. Keluar-luar cahaya ni dia mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk menghujahkan elektron, okay, dalam tindak balas persandakan cahaya. Dengan kehadiran cahaya yang warna biru, warna merah, okay, dia mempunyai tenaga yang cukup ni untuk mengujarkan elektron, okay, menyebabkan elektron tu jadi excited. Okay, so
sebab itulah kadar fotosintesis ni adalah paling tinggi dalam cahaya warna merah, cahaya merah dan cahaya biru. Okey, seterusnya, yang ni cikgu tunjukkan satu gambar aja. Daun, daun, kita memang nampak kan dia ialah warna hijau, betul? Seperti tadi cikgu sudah cakap, cahaya ni ada 7 warna kan, spektrum cahaya. Ada merah, lepas tu jingga, ni kuning, hijau, biru, indigo and ungu. Ada 7 warna. So tapi kita nampak hanya warna hijau. Betul? Daun warna hijau. Kenapa warna lain kita tak nampak? Kita lihat sini. Apabila cahaya melalui klorofil, kebanyakan warna biru, biru dengan merah sudah diserap. Warna biru, warna merah sudah diserap. Tetapi warna hijau dia tidak serapkan, tidak serap warna hijau. So warna hijau akan dipantau. So sebab itulah mata kita hanya nampak yang warna hijau pada daun. Boleh? Sebab itu kita nampak kan semua tumbuhan yang daun tu adalah warna hijau. Sebab warna hijau tidak diserap. Cahaya warna hijau tidak diserap tetapi dipantulkan. Boleh? So untuk bahagian ni kita habis ya. So untuk hari ni kita sambung lagi dengan quiz, boleh? Kita mula boleh? Kita lihat soalan 1, boleh? Antara berikut yang manakah bukan faktor persekitaran yang mempengaruhi proses ini? Lihat proses ini apa? Dengan persamaan kimia yang cikgu bagi ni. Ni adalah rujuk kepada kita lihat soal jawapannya. Faktor bukan faktor persekitaran yang mempengaruhi proses. Proses ni rujuk kepada proses fotosintesis. Iaitu kadar transpirasi. Kadar transpirasi dia bukan jadi faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Kita teruskan. Faktor luaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis kecuali keamatan cahaya, kepekatan karbon dioksida, peningkatan suhu, kadar air. Cikgu rasa yang ni pun senang. Boleh jawab. Semua jawab. Dah kita lihat apa jawapan yang sepatutnya. Ialah betul lah kan. Kadar fotosintesis ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kecuali kadar air. Kita teruskan lagi. Soalan ketiga. Bagaimanakah kaedah untuk meningkatkan kadar fotosintesis? Yang pertama, menurunkan suhu, meningkatkan keamatan cahaya. Cepatnya semua jawab. Kita lihat apa jawapan. Untuk meningkatkan kadar fotosintesis, kita kena meningkatkan keamatan cahaya. Yang lain bukan jawapan. Kita teruskan lagi. Untuk soalan 4. Mengapakah pada suhu yang terlalu tinggi, kadar fotosintesis adalah rendah? Apa sebabnya? Cikgu rasa yang ni pun senang. Jawapannya hanya satu saja kan. Iaitu sebab enzim telah aslikan ataupun asli. Suhu yang tinggi, katakan lebih dari 40 Celsius. So enzim akan asli. Kita teruskan lagi soalan 5.
Okay, apakah faktor pengehat dalam proses fotosintesis yang ditunjukkan dalam rajah? Okay, so kita kena lihat apa faktor pengehat. Okay, lihat graf dengan betul-betul. Okay, suhu ke, kepekatan air ke, karbon dioksida ke, ataupun keamatan cahaya. Okay, keamatan cahaya dia jadi faktor pengehat. Kalau kita tinggikan keamatan cahaya, so kadar fotosintesis juga akan tinggi. Okay, kita teruskan lagi soalan seterusnya. Okay, panjang gelombang cahaya yang terlibat dalam proses fotosintesis. Okay, so tadi cikgu tunjukkan graf kadar penyerapan cahaya dengan banyak gelombang kan. Okay, pasti kamu ada fokus kan. Okay, panjang gelombang tu adalah dari berapa ke hingga berapa. Okay, cikgu rasa yang ni pun senang kalau kamu tadi fokus. Okay, hanya yang ni lah pilihan 351 hingga 700 nanometer. Okay, teruskan lagi. Okay, panjang gelombang cahaya yang paling banyak diserap oleh klorofil B adalah apa? Salah. Okay, ada yang jawab salah. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan lagi. Okay, apakah jenis cahaya yang boleh meningkatkan kadar fotosintesis? Okay, cahaya yang boleh meningkatkan kadar fotosintesis. Okay, mana satu? Okay, ada pilihan 4 cahaya warna. Okay, warna cahaya. Okay, warna merah, cahaya merah. Okay, cahaya merah yang akan meningkatkan kadar fotosintesis. Kita next ya, seterusnya. Okay, apakah jenis cahaya yang mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk mengujarkan elektron dalam tindak balas kesandarkan cahaya? Okay, so ada pilihan jawapan ni. Okay, kita lihat apa jawapan. Okay, warna biru. Okay, cahaya warna biru, warna merah. Okay, mempunyai tenaga yang cukup untuk mengujarkan elektron dalam tindak balas kesandarkan cahaya. Okay, soalan terakhir. Okay, soalan 10 kita lihat. Okay, kita melihat daun berwarna hijau. Okay, kerana apa? Okay, kerana apa jawapan? Okay, sebab pigmen hijau dipantulkan. Okay, teacher endkan quiz ya. Kita sudah belajar habis untuk 2.4. Okay, so kita akan jumpa pengajaran yang seterusnya. Saya rasa ini sahaja untuk kali ini. Okay, terima kasih semua ya.